pemugunan. Royal pengaranu Tuhan, koro-koroku kebiasaanmu, Noko Tuhan kau Yesus, mentari kapatano, nama kejagaan. Yesus dalam ketapatan, Yesus dalam kepuasan, Yesus naga palasi, yang itu lempai tanah, itu yang pemugunan. Royal pengaranu Tuhan, koro-koroku kebiasaanmu, Noko Tuhan kau Yesus, mentari kapatano, nama kejagaan. Noko Tuhan kau Yesus, mentari kapatano, nama kejagaan. Shalom semua, pada minggu ini pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Shalom saudara dan saudari sekalian. Puji Tuhan atas kebaikannya dan kesempatan yang diberikan olehnya dan Pastor Joseph atas undangannya untuk saya berucap pada hari ini. Saya juga ingin membawa berkat kepada anda semua bagi pihak kepimpinan gereja saya di First Assembly of God Church Kuala Lumpur. Tidak tersangka saya bahawa saya akan berucap kepada saudara dan saudari sekalian menerusi talian dan berada di rumah saya sekali lagi. Seolah-olah keadaan semasa berikutan wabak COVID-19 ini tidak menunjukkan sebarang berita baik, di mana kami ingatkan bahawa dengan pemberian vaksin boleh membantu dalam penularan wabak ini. Kami pula diberitahu bahawa wabak ini mempunyai satu sistem di mana mereka boleh membentuk varian baru. Dan seolah-olahnya harapan yang untuk kami semua kembali kepada keadaan seperti biasa atau seperti dahulu semakin pudar. Tapi janganlah kita berputus asa dan putus harapan, dan juga berfikiran secara negatif, berfikirkan bahawa Tuhan tidak dengar doa kami ataupun kewujudannya adalah tidak benar. Anda mungkin bertanya kepada saya bagaimana saya boleh berkata dengan penuh keyakinan. Senang saja. Kami cuma perlu lihat kepada Alkitab dan segala peristiwa yang telah dirakam di dalamnya. Oleh itu, saudara dan saudari, tajuk khutbah yang telah saya sediakan pada hari ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sungguh pun di masa kesusahan. Dan marilah kami lihat peristiwa yang terkandung di Alkitab
di buku 1 Raja-Raja bab 19 ayat 9 hingga 18. Saya ulangi, buku 1 Raja-Raja bab 19 ayat 9 hingga 18. Dan saya akan bacakan kepada saudara dan saudari. Di sana dia bermalam di dalam sebuah gua. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Elia, apa yang engkau lakukan di sini?" Elia menjawab, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, aku sentiasa mengabdi kepadamu dan kepadamu saja. Tetapi umat Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan kau. Mereka merobohkan mazmamu dan membunuh semua nabimu. Hanya aku seorang yang masih hidup dan kini mereka hendak membunuh aku pula." Ayat 11, Tuhan berfirman kepadanya, "Keluarlah dari gua itu dan berdirilah di hadapanku di puncak gunung." Kemudian Tuhan lalu di sana. Angin ribut yang membelah gunung dan memecah bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam angin ribut itu. Setelah angin ribut itu berhenti, gempa berlaku, tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam gempa itu. Selepas itu, api datang, tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam api itu. Kemudian suasana menjadi senyap, lalu terdengar suatu suara yang lembut bagaikan bisikan. Ayat 13. Apabila Elia mendengar suara itu, dia menutup muka dengan jubahnya lalu keluar dan berdiri di mulut gua itu. Kemudian terdengarlah suara berkata kepadanya, "Elia, apakah yang engkau lakukan di sini?" Elia menjawab, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, aku sentiasa mengabdi kepadamu dan kepadamu sahaja. Tetapi umat Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan kau. Mereka merobohkan mazmamu dan membunuh semua nabimu. Hanya aku seorang yang masih hidup dan kini mereka hendak membunuh aku pula." Tuhan berfirman kepadanya, "Kembalilah ke padang gurun dekat Damsyik. Masuklah ke kota dan lumurilah kepala Hazael dengan minyak sebagai tanda bahawa dia dipilih menjadi raja negeri Syria. Lakukanlah hal yang sama kepada Yehu anak Nimsi, supaya dia menjadi raja Israel, dan juga kepada Elisa anak Safat dari Abel Meholah, supaya dia menjadi nabi menggantikan engkau. Sesiapa yang dapat melarikan diri daripada pedang Hazael akan dibunuh Yehu, dan sesiapa yang terlepas dari pedang Yehu akan dibunuh Elisa. Namun aku akan menyelamatkan 7,000 orang di Israel, iaitu mereka yang setia kepadaku dan belum pernah bersujud kepada Baal ataupun menciumnya." Sebagai latar belakang, perbuanan ini antara Elia dengan Tuhan adalah pada masa Elia sedang melarikan diri daripada permaisuri Isabel. Kerana Isabel masa itu telah menitah bahawa dia akan membunuh Elia pada keesokan harinya. Nah, kenapa permaisuri Isabel ingin membunuh Elia? Nah, ini adalah kerana pada sebelum ini di bab 17 kami dapat membaca bahawa Tuhan telah berfirman kepada rakyat Israel melalui Elia berkata bahawa selama 2 hingga 3 tahun Israel akan mengalami bencana alam, iaitu kemarau panjang. Dan sepanjang kemarau ini tidak ada air hujan maupun embun. Jadi seluruh tanah itu akan jadi kering kontang. Dan apabila dia berkata demikian kepada Raja Ahab, dia meninggalkan tempat itu. Nah, selepas dia meninggalkan tempat itu, kemarau tiba, dan sungguh pun dalam masa kemarau terlalu banyak peristiwa ajaib yang berlaku di dalam hidup Elia sepanjang masa ini. Nah, contohnya Elia diberkati oleh Tuhan, di mana sepanjang masa ini apabila Elia tidak mempunyai makanan, Tuhan membekalkan makan minumnya melalui burung gagak. Di ayat di bab 17 ayat 6, di sini kamu nampak dia minum dari sungai kecil itu, dan burung gagak membawa roti dan daging kepadanya setiap pagi dan petang. Dan selepas itu apabila
sungai itu telah kering kerana kemarau. Ilya beredar dari tempat itu dan sungguh pun tiada burung gagak menyediakan makanan kepadanya. Tuhan menyediakan bekal makannya melalui balu yang hanya mempunyai segenggam tepung gandum dan sedikit minyak zaitun. Ini ternampak di ayat 16 seperti yang tertera di skrin ya. Malah apabila Nabi Ilya juga mengalami di masa bila dia berada dengan balu tersebut, Ilya juga mengalami peristiwa di mana Tuhan mengabulkan doa Ilya dengan mengembalikan hidup anak balu itu yang telah mati. Ini pula anda boleh nampak di skrin di ayat 21 hingga 22. Nah, apabila kamu nampak semua peristiwa ajaib ini, sungguh pun ia agak menakjubkan. Peristiwa seterusnya lagi menakjubkan kerana selepas itu Ilya mencabar 400 Nabi Baal dan 400 Nabi Dewa Asyera yang dibiayai oleh permaisuri Isabel sendiri. Di mana di sini Ilya mencabar nabi-nabi tersebut untuk meletakkan satu lembu di atas kayu api, lalu berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing agar api akan dikirim oleh Tuhan mereka dan membakar korban tersebut. Dalam peristiwa ini Ilya membuktikan kepada semua rakyat Israel, semua umat Israel yang menyaksikan kejadian ini, bahawa Tuhan yang Ilya sembah, Tuhan yang Ilya katakan ini adalah Tuhan yang benar. Dan apabila dia membuktikan kepada semua umat Israel bahawa Tuhan yang Tuhan Baal dan Dewi Asyera adalah Tuhan palsu, selepas peristiwa itu Ilya dengan rakyat Israel terus membunuh semua nabi-nabi palsu tersebut. Dan oleh kerana itu permaisuri Isabel menitah bahawa dia mati-mati pun nak bunuh Ilya. Dan dengan kata-katanya tersebut, ini menyebabkan Ilya rasa takut lalu melarikan dirinya. Dan dia juga berdoa bahawa kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil nyawanya. Namun begitu, Tuhan tidak marah, malah menyediakan malaikat untuk membekal makanan kepadanya. Dan dalam bacaan Alkitab kami sebelum ini merupakan peristiwa di mana Tuhan memulakan perbualan dengan Ilya dengan soalan yang tertera di skrin anda, iaitu di bab 19 ayat 9. Di sini kita nampak peristiwa ini di mana Tuhan berfirman kepada Ilya, apakah yang engkau lakukan di sini? Dan ini membawa saya kepada poin pertama saya pada hari ini, iaitu Tuhan mengambil berat akan kesejahteraan kami. Tuhan mengambil berat akan kesejahteraan kami. Sering masa kami fikirkan Tuhan merupakan seorang Tuhan yang berada di atas syurga dan tidak mengambil berat akan perkara yang remeh-temeh. Tetapi seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, apabila Ilya mengeluh kepada Tuhan agar dia mengambil nyawanya, Tuhan tidak mengambil nyawanya, malah dia menghantar malaikatnya supaya dia dapat memastikan Ilya dibekal dengan makanan dan rehat yang cukup. Di bab 19 juga, ayat 5 hingga 7 kami dapat di sini. Dia berbaring di bawah pokok itu lalu tertidur. Tiba-tiba malaikat menyentuh dia dan berkata, bangunlah dan makanlah. Ilya melihat di sekelilingnya dan nampak seketul roti bakar dan sebuah kendi berisi air dekat kepalanya. Dia makan dan minum lalu berbaring semula. Malaikat Tuhan kembali dan membangunkannya sekali lagi, katanya, bangunlah dan makanlah supaya engkau tahan dalam perjalanan yang jauh. Seolah-olahnya kemurahan Tuhan diambil murah dan tidak dihargai oleh Ilya. Bukankah perbuatan Ilya bayangan kepada kami untuk merenung semula akan hidup kami?
Seringkali kami asyik akan dengan masalah yang kami sedang alami sehingga kita gagal melihat perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Cuma lihat akan keadaan COVID semasa ini. Apabila penularan wabak ini berlaku, tiada siapa pun yang menjangkakan bahawa wabak ini akan berterusan sehingga hari ini. Malah, apabila kita merenung akan hidup kami, kita nampak apabila wabak ini bermula dan seluruh sektor ekonomi tutup, kami asyik bimbang macam mana kita dapat mengekalkan hidup kami dari segi kewangan, dari segi pembelajaran. Dan dalam apabila dia mula berlaku, kita berasa sangat gelisah dan tidak tahu macam mana kita dapat teruskan. Sungguh pun keadaan kami agak sukar dan penuh dengan had-had atas hidup kami. Namun kami masih dapat mengekal hidup kami dalam situasi ini sehingga hari ini. Saya masih ingat apabila penularan ini berlaku, kami hanya sangka bahawa semua kes ini akan berterusan hingga akhir tahun sebelum ini, iaitu di tahun 2020. Kami ingatkan akhir tahun 2020 semua perkara ni pun akan slowly, mula-mula akan nampak penurunan wabak ini. Dan kita nampak sektor ekonomi mula buka semula, nampak macam ada harapan. Tetapi apabila sebab masa tu kami berfikir macam itu, apabila mula-mula berlaku wabak ini dan gereja kena tutup, mula berlakunya MCO pertama, banyak saudara dan saudari yang saya kenali mula risau akan masalah kewangan mereka, macam mana mereka boleh teruskan kehidupan mereka, sehingga beberapa saudara dan saudari tak sangka mereka boleh mengekalkan sehingga hari ini. Apabila kita tak nampak masalah perbuatan Tuhan di dalam hidup kami, seringkali kita hanya akan nampak masalah tersebut. Kami asyik kata kami nak kembali kepada situasi atau seperti kehidupan yang kita alami sebelum ini. Namun kami gagal melihat, sungguh pun kita tak dapat hidup balik kehidupan seperti dahulu. Namun kehidupan kami yang kita tak sangka itu masih terus berlaku dan dikekalkan, diberi kita dapat kekalkan kehidupan kami sehingga masa hari ini. Bukankah ini sejenis pemeliharaan daripada Tuhan? Dan selepas kita tahu bahawa Tuhan mengambil berat atas perkara yang berlaku di hidup kami, marilah kita lihat pula di dalam Alkitab apa yang berlaku setelah Tuhan memulakan perbualan ini dengan Elia. Apabila Tuhan menanya apa yang Elia sedang lakukan di sini, tengok macam mana Elia menjawab di ayat 10. Elia menjawab, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, aku sentiasa mengabdi kepadamu dan kepadamu sahaja. Tetapi umat Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan kau. Mereka merobohkan mazbamu dan membunuh semua nabimu. Hanya aku sahaja yang hidup, dan kini mereka pula hendak membunuh aku." Nah, kemudian kami nampak Tuhan berfirman kepadanya, "Keluarlah dari gua itu dan berdirilah di hadapanku di puncak gunung." Kemudian Tuhan lalu di sana. Angin ribut yang membelah gunung dan memecah bukit batu mendahului Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam angin ribut itu. Setelah angin ribut itu berhenti, gempa berlaku, tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam gempa itu. Dan selepas itu api datang, tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam api itu. Kemudian suasana menjadi senyap, lalu terdengar suatu suara yang lembut bagaikan bisikan.
Apabila Elia mendengar suara itu, dia menutup muka dengan jubahnya lalu keluar dan berdiri di mulut gua itu. Dan ini membawa saya kepada poin kedua, iaitu Tuhan merupakan Tuhan yang menjawab. Seringkali kami berasa seolah-olah doa kami tidak diterima oleh Tuhan, mungkin kerana dia tidak menjawab doa yang kami berikan. Tetapi daripada ayat-ayat yang baru kita bacakan, kami dapat lihat apabila Elia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan Elia kepada fenomena yang dahsyat ini. Nampak seperti Elia bertanya satu, tapi Tuhan mengelakkan dari dirinya daripada keluhan Elia dan tunjuk dia fenomena yang dahsyat tersebut. Namun begitu, apabila kita lihat fenomena ini dengan secara teliti, kita dapat nampak bahawa fenomena tersebut merupakan satu jawapan daripada Tuhan. Nah, mengapa saya berkata demikian? Marilah kita lihat peristiwa yang terkandung dalam petikan ini. Fenomena yang luar biasa berlaku apabila Tuhan melalui kawasan tersebut. Dan melalui fenomena ini, kami nampak dalam apabila Tuhan hanya perlu melalui kawasan tersebut tanpa berbuat apa-apa, dan fenomena luar biasa berlaku. Malah apabila kita lihat di Alkitab, kita akan nampak seringkali Tuhan hanya perlu memberikan arahan dan kejadian luar biasa seperti ini berlaku. Dan dalam peristiwa yang mengagumkan ini, kami dapat melihat setelah Tuhan menunjukkan Elia kepada semua fenomena yang dahsyat ini, Tuhan berbisik kepada Elia. Fenomena seperti angin ribut, gempa dan api, dan diikuti dengan bisikan menunjukkan di sini bahawa sini ada perbezaan yang amat ketara. Apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah Tuhan merupakan Tuhan yang maha kuasa, yang boleh melakukan segala perbuatan dan kejadian yang dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan ini sanggup bercakap dengan kami dalam bentuk bisikan, di mana kami semua tahu bisikan merupakan satu aksi yang amat peribadi, very personal touch. Tidakkah perbuatan ini sahaja menunjukkan bahawa Tuhan amat menyayangi kami? Namun begitu, mari kita lihat apakah reaksi Elia. Apabila Elia dengar suara itu, dia keluar, dia menutup mukanya dengan jubahnya, dia keluar dan berdiri di gua itu. Tetapi seterusnya kita nampak, terdengar apabila Tuhan menanya dia sekali lagi, apa yang engkau lakukan di sini? Apa kita nampak di ayat 14? Perkara yang sama, keluhan yang sama. Elia menjawab Tuhan sekali lagi bagaimana dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Lepas tu umat Israel membunuh semua nabinya. Malah sekarang mereka nak membunuh Elia sekali lagi. Dalam petikan yang baru kita bacakan, kita nampak Elia pada mulanya berasa bersalah tetapi apabila Tuhan menanya Elia sekali lagi, Elia kembali mengeluh bagaimana dia begitu setia kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan tidak melindunginya daripada perbuatan-perbuatan orang jahat ini yang ingin membunuh Elia. Saudara dan saudari sekalian, apabila kita terlalu fokus atas sesuatu masalah, seringkali kita tidak nampak semua perbuatan yang Tuhan pernah lakukan di dalam hidup kami. Cuma kamu lihat, dalam latar belakang yang saya berikan, Elia merupakan seorang nabi yang telah mengalami
pelbagai peristiwa ajaib. Pembekalan makanan, pemeliharaan hidupnya, dan juga peristiwa seperti di mana Tuhan mengirim api dari langit membakar korban yang disembahkan oleh Elia. Ini semua menunjukkan betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Dan ini bukan itu saja, Elia bukan seorang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Seperti saya dan anda, kami juga pernah mengalami perbuatan baik, perbuatan yang dahsyat oleh Tuhan di dalam hidup kami. Namun begitu, kita juga mungkin seperti Elia, apabila terlalu fokus atas masalah kami telah lupa segala perbuatannya, seperti kami telah padam semua perbuatannya dan hanya fokus atas masalah yang kami sedang hadapi. Ini menunjukkan Elia merupakan satu contoh yang amat baik di mana Elia juga menunjukkan kelemahan manusia apabila kami dilanda kesusahan. Saya perlu membuat satu kenyataan terlebih dahulu supaya saudara dan saudari tidak menyalah faham atas poin yang saya nyatakan. Saya bukan di sini sama sekali menyatakan bahawa Tuhan mempunyai kewajipannya untuk menjawab semua soalan kami. Tuhan Maha Esa. Dia punya authority. Sama ada dia nak jawab ke tidak. Kita tidak ada sebarang seolah-olah apa yang saya nak nyatakan ialah Tuhan tidak berhutang kepada kita. Dia tidak perlu memberi sebarang jawapan kepada kita. Jangan kita lupa bahawa kita merupakan ciptaannya dan dia adalah pencipta. Ciptaannya tidak ada kuasa untuk menanya pencipta untuk sebarang jawapan pun. Namun begitu, apa yang saya ingin katakan di sini adalah barangkali apabila kita mengalami kesusahan, kami mungkin telah menyembah doa-doa kami dan menanya Tuhan, mengeluh, dan seolah-olah Tuhan tidak ada menjawab soalan kami. Ataupun Tuhan telah menjawab, tapi sebab kita kusyuk sangat dengan masalah kami tidak nampak akan perbuatannya ataupun jawapannya yang telah diberikan. Sungguh pun begitu, kelemahan manusia adalah sesuatu yang agak normal. Di mana kini di sini Nabi Elia sendiri mengalami semua perkara atau peristiwa yang dahsyat, juga mempunyai kelemahan ini. Tetapi mari kita lihat kemurahan Tuhan yang telah dicurahkan kepada Elia. Bukan saja Tuhan tidak menegur Elia, malah dia yakinkan Elia akan rancangannya. Dan ini merupakan poin ketiga saya pada hari ini, iaitu Tuhan meyakinkan kami dengan rancangannya. Marilah kita lihat petikan seterusnya di ayat 15 hingga 18. Tuhan berfirman kepadanya, kembalilah ke padang gurun dekat Damsyik. Masuklah ke kota dan lumurilah kepala Hazael dengan minyak sebagai tanda bahawa dia dipilih sebagai menjadi raja negeri Syria. Lakukanlah hal yang sama kepada Yehu anak Nimsi supaya dia menjadi raja Israel, dan juga kepada Elisa anak Safat dari Abel Mahola supaya dia menjadi nabi menggantikan kau. Sesiapa yang dapat melarikan diri daripada pedang Hazael akan dibunuh Yehu, dan sesiapa yang terlepas daripada pedang Yehu akan dibunuh Elisa. Namun aku akan menyelamatkan 7,000 orang di Israel, iaitu mereka yang setia kepadaku dan tidak pernah bersujud kepada Baal ataupun menciumnya. Dari petikan ini, dapatkah saudara dan saudari lihat betapa telitinya rancangan Tuhan untuk menyelamatkan Elia daripada permaisuri Isabel.
Ini seperti Tuhan berkata kepada Elia, kalaulah nasib permaisuri Isabel teramat baik sangat sehingga dia dapat elakkan daripada pedang Hazael, Yehu akan membunuhnya. Dan jikalau Yehu gagal, Elisa akan memastikannya. Sebenarnya perlukah Tuhan menggunakan 3 hambanya untuk memastikan rancangannya tidak gagal? Tidak sama sekali. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Amin. Namun begitu, mengapa Tuhan berkata demikian? Saya berasa ini adalah oleh kerana kelemahan manusia. Di mana seperti kelemahan Elia, keyakinan kami terhadap Tuhan semakin pudar. Tuhan tidak berhenti di situ saja. Tuhan bukan saja meyakini bahawa ada 3 hambanya yang akan memastikan musuh-musuh Elia tidak akan menghampirinya. Tuhan juga menyatakan bahawa sebenarnya ada 7,000 orang umat Israel yang masih setia kepada Tuhan, di mana mereka tak pernah pun sujud kepada Baal seperti mana Elia sangkakan. Dan seperti Elia sangkakan, cuma dia saja yang hidup. Tuhan menyatakan kepada dia, apabila saya memelihara hidup anda, saya juga ada memelihara umat Israel seramai 7,000 orang. Apa yang saya ingin nyatakan di sini adalah seringkali apabila kita tidak nampak sebarang kejadian baik di dalam hidup kami beranggap bahawa Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tetapi dari sini, peristiwa ini menunjukkan kepada kami bahawa Tuhan masih beraksi di latar belakang. Apa yang Elia tidak nampak tidak bermakna bahawa Tuhan tidak berbuat apa-apa, ataupun Tuhan kini sedang berehat di atas syurganya. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita diingatkan oleh khutbah hari ini, dan supaya kita semua tidak akan putus hati. Tuhan masih beraksi di latar belakang, di mana Tuhan mempunyai satu rancangan yang sempurna kepada saya dan kepada saudara dan saudari sekalian. Kami hanya perlu yakin bahawa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sungguh pun di masa kesusahan. Mungkin hari ini di antara kami ada kami yang sedang mengalami pelbagai jenis masalah di dalam hidup kami. Saya tidak sama sekali menyatakan bahawa selepas anda dengar khutbah ini, hidup kita akan semua menjadi senang ataupun bahagia buat selamanya. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah sejenis peringatan kepada kami semua bahawa Tuhan yang kami sembah merupakan seorang Tuhan yang mengambil berat atas kesejahteraan kami. Dia merupakan seorang Tuhan yang menjawab, dan dia juga merupakan seorang Tuhan yang akan meyakinkan kami dengan rancangannya. Apa yang kita telah bacakan di buku 1 Raja-Raja membuktikan ini merupakan sifat-sifat Tuhan yang kami sembah ini. Malah dalam buku Ibrani bab 13 ayat 8 menyatakan Yesus Kristus tetap sama baik dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Ini merupakan satu peringatan yang amat baik bahawa apa yang telah berlaku di atas hidup Elia sebelum ini juga akan berlaku di atas hidup saya dan anda. Jadi, apa yang telah dilakukan, dia juga akan berbuat demikian untuk kami semua. Apakah yang kita semua patut lakukan sekiranya kami semua mengalami kesukaran dalam hidup? Senang saja seperti Elia mengeluh dan memberitahu Tuhan segala kesukaran dalam hidupnya, segala perasaan yang terkandung dalam hatinya seperti kegelisahan, bimbang, ketakutan yang mungkin saya dan anda alami. Semua ini boleh kita nyatakan kepada Tuhan.
Dan setelah kami telah memberitahunya, kita patut lakukan perkara kedua. Dan perkara kedua tersebut adalah untuk meyakini atas kebaikan Tuhan dan percaya bahawa Tuhan pasti akan memelihara kami semua. Sungguh pun dalam peristiwa ini kita nampak keyakinan Elia terhadap Tuhan menjadi pudar. Ia merupakan satu peringatan atas satu mesej yang amat baik, di mana ia menunjukkan kelemahan manusia tidak pernah menjadikan Tuhan berpaling tada atau tidak melihat kita semua. Sungguh pun kami semua lemah, Tuhan masih mengambil berat atas semua perkara yang berlaku di dalam hidup kami. Tuhan tidak meninggalkan Elia dan Tuhan juga tidak akan meninggalkan kami semua. Seringkali adalah kami yang meninggalkan Tuhan dan bukan sebaliknya. Oleh itu, hari ini saudara dan saudari sekalian boleh membuat satu keputusan. Bahawa keputusan ini adalah sama ada anda akan terus meyakini Tuhan dan kebaikannya dan rancangan sempurnanya di atas hidup kami, ataupun anda boleh membuat keputusan untuk meninggalkannya. Saya berharap selepas anda telah dengar khutbah pada hari ini, anda akan teringat bahawa Tuhan merupakan seorang Tuhan yang baik dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita hanya perlu meyakini Dia sahaja. Saya berharap bahawa saudara-saudari kita semua akan terus belajar dalam petikan yang telah kita bacakan ini, terutamanya apabila kita nampak Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa ini, dan juga Tuhan bercakap kepada Elia dalam bentuk bisikan. Ini merupakan satu pengingatan yang penting, kerana saya ingin saudara dan saudari belajar bahawa sungguh pun Tuhan Maha Kuasa dan Dia boleh melakukan kejadian-kejadian yang dahsyat ini. Tuhan juga boleh bercakap atau berkata dengan kita melalui bisikan. Marilah kita menjadi peka kepada semua perbuatan Tuhan, termasuk bisikannya. Janganlah kita hanya peka kepada kejadian yang luar biasa sehingga kita abaikan bisikan Tuhan. Saya berharap khutbah pada hari ini menjadi satu peringatan yang baik kepada kami semua. Sungguh pun dalam masa kesukaran ini, saya ingin berkata atau menyuruh kepada semua saudara dan saudari di atas talian pada hari ini, supaya teruskan keyakinan anda di dalam Tuhan dan percaya bahawa Dia mempunyai satu rancangan yang sempurna untuk saya dan anda. Dan Tuhan seperti mana memelihara Elia di masa kesukarannya, Dia juga akan memelihara kita di dalam masa kesukaran kami pada masa ini. Oleh itu, marilah kita berdoa dan marilah kita bersyukur pada Tuhan atas message yang telah diberikan, dan marilah kita membuat keputusan melalui doa kami untuk menerusi perjalanan kami dengan Tuhan dengan terus yakin kepada kebaikannya dan di dalam hidup kami sebelum ini, sekarang dan juga buat selamanya. Marilah kita semua berdoa. Yesus Kristus, kami bersyukur dapat datang ke hadirat-Mu, dan Tuhan, kami bersyukur atas khutbah yang telah disampaikan pada hari ini. Tuhan, saya percaya message ini merupakan satu peringatan penting kepada kami semua, terutamanya dalam masa kesukaran yang kami semua sedang alami. Tuhan, jikalau keyakinan kami pudar sebelum ini, saya meminta Tuhan supaya memaafkan kami atas keyakinan yang lemah kami.
Tetapi Tuhan juga bantu kami menyuruh anda supaya membantu kami dalam membina keyakinan kami di dalam-Mu. Tuhan, seperti mana Nabi Elia sendiri mempunyai kelemahan ini, kami juga ingin berkata bahawa kami juga manusia yang sama dan kami juga mempunyai kelemahan tersebut. Namun begitu, peristiwa yang terkandung petikan yang baru kita bacakan bukan untuk memberi kita satu alasan untuk membina kelemahan ini, tetapi ia merupakan satu peringatan kepada kami supaya dalam masa kesukaran janganlah kita fokus sangat atas masalah kami, tetapi fokus atas Tuhan. Tuhan, saya menyeru dan saya membawa semua saudara dan saudari saya pada hari ini kepada kehadiran-Mu. Saya meminta bahawa Tuhan akan memberkati semua dan membantu kita dalam perjalanan kami dengan anda. Tuhan, saya juga menyeru supaya Tuhan akan terus memberkati gereja New Life Restoration dan juga Pastor Joseph atas segala perbuatannya kepada anda. Tuhan, anda tahu dia merupakan hamba yang amat menyayangi anda, dan oleh itu saya menyeru supaya Tuhan akan terus memberkati dan memberkati keluarganya dan dia dan keluarganya, supaya segala keperluan yang mereka hendakkan, Tuhan anda akan memberkatkan kepada mereka. Saya juga membawa semua saudara dan saudari di atas salian kepada anda, supaya Tuhan anda memberkati dan memelihara semua keperluan mereka. Tuhan, kami ingin sekali lagi bersyukur kerana Engkau merupakan satu Tuhan, bukan saja yang Maha Kuasa, tapi juga Tuhan yang amat menyayangi kami semua. Oleh itu, kami bersyukur dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perbuatan baik anda di dalam hidup kami sebelum ini dan juga yang akan datang. Saya dengan saudara-saudari datang ke hadirat-Mu dengan perasaan yang bersyukur, dan diharap Tuhan akan terus memelihara kami dan menjaga keselamatan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus atas mendengar doa kami. Di atas nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Saudara dan saudari, saya berharap bahawa kamu semua juga diberkati oleh khutbah yang telah disediakan, dan semoga khutbah pada hari ini menjadi peringatan yang baik kepada kami semua, supaya kita tidak akan rasa gelisah atau asyik mengeluh atau terlalu fokus atas masalah kami, tetapi yakin bahawa Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita di masa kesusahan. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati anda semua.